Saya pesan tu. Bu, kena banyak kilat tu. Sekejap je. Dia hujan 3 jam tak berhenti, naik air. Kalau ada rumah yang tenggelam. Sebab salah satu puncanya sistem perpalitan yang kurang baik. Macam mana kita nak buat? Kita kena fikir cara cari jalan macam mana nak perbaiki sistem perpalitan tanpa menunggu mana-mana peruntukan. Tak payah tunggu. Kalau ada baguslah, tapi kita ikhtiar sendiri. Sebab ni kampung kita. Ini kampung kita. Kita ikhtiar. Kalau ada peruntukan tu, itulah cerita lain. Mungkin lebih baik. Bisa sementara nak tunggu. Kalau boleh dapat dan tak apa. Baik. Sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhati wa hayati. Ataupun sedekah yang dikeluarkannya daripada hartanya ketika sihatnya dan ketika hidupnya. Bukan wasiat. Kalau wasiat lain. Kalau mati esok, ini. Itu lain. Ini masa sihat ni. Kita keluarkan sedekah. Masa sihat kita menerima. Macam Nasi Syed Muhtar Al-Bukhari. Dia buat dia bukan yayasan Al-Bukhari sebagai amal jariah. Dia punya asrama Al-Bukhari, Kolej Kediaman Al-Bukhari di Universiti Utara Malaysia. Saya difahamkan atau lah salah saya. Kalau tak salah, Kolej Kediaman itu, asrama itu ditubuhkan, dibina untuk kemudahan anak-anak orang Islam, orang Melayu kita boleh duduk mengaji di universiti tanpa masalah mencari rumah. Mana-mana yang miskin, anak petani, anak nelayan, anak buruh kasar, kan? Jadi dia cerdik tapi kurang kemampuan. Kurang kemampuan. Minta PTPTN pun tak dapat. Tak berjaya. Jadi susahlah dia nak ngaji. Kalau tempat lain kena sewa rumah. Jadi mana nak mengaji tu macam mana? Jadi tak apa, kamu duduk di sini, duduklah selama 4 tahun free of charge. Tak kena bayar 1 sen pun duit penginapan. Makan minum tu sendirilah. Makan minum tu adalah peruntukan yang lain, adalah beasiswa dan sebagainya. Tapi nak duduk tu, penginapan ketika kita mengaji ditanggung sepenuh. Kan? Sedekah kan? Yang ketika sihat, ketika hidup dia dah buatkan. Kita orang Islam ni kurang betul bab-bab charity. Bab-bab charity ni, kebajikan ni memang kurang sikit. Kalau orang barat ni, Allah, malu kita. Kan? Malu kita. Macam Bill Gates, orang terkaya di dunia, ada charity sebagian hartanya dia dah set, dia dah asingkan untuk charity, untuk sedekah. Dia tak Islam lagi faham, dan dia mengamal apa lagi faham tentang konsep sedekah daripada kita orang Islam. Berapa ramai hartawan-hartawan kita yang suka bersedekah. Macam Tan Sri Mustafa Kamal buat projek perumahan, dia pemilik MKLM, buat projek perumahan. Dalam kawasan perumahan yang dia bina tu ada satu lot dia asingkan untuk masjid, dan masjid tu dia bina dia sendiri. Dia serah penduduk, tak payah nak bayar saya, pakai dalam masjid. Dia dapat rumah, pahala bina masjid dan pahala sedekah ketika hidup dia dan sihat. Berapa ramai? Asisten Muhammad Al-Bukhari, Tasri Mustafa Kamal, itu dua. Yang lain tak tahulah, kalau kita tak tahu kan. Tapi kurang, orang kita ni memang kurang. Bab-bab sedekah ni memang kurang sebenarnya. Ini. Jadi ada berapa tadi? 7 kan? Ilmu, anak soleh,
Al-Quran, masjid, rumah Ibnu Sabil, homestay, parit saliran, dan sedekah. Ada 7. Kata Nabi SAW, talhaquhu min ba'di mauti, akan bersangkutan dengannya walaupun selepas kematian. 7 dia. Jadi ambil lah mana-mana dekat kan. Satu antara 7 yang boleh. Kan, anak soleh tu insya-Allah lah Ustaz. Yang mana itu? Kan, wakaf Al-Quran, menyumbang menderma untuk pembinaan masjid, pembinaan rumah-rumah wakaf, rumah-rumah anak yatim, boleh tak? Masuk juga Ibnu Sabil, Baitul Ibnu Sabil. Kan? Rumah-rumah untuk golongan yang terabai. Kan? Ada juga. Gelandangan, dipanggil dalam istilah bahasa dia gelandangan. Tuan-tuan kalau pergi ke kawasan berdekatan dengan Lembu Ampang, Jalan Tun Perak, pun tuan tengok waktu malam, pukul 12 malam. Ada orang yang tidur ni kaki lembu tuan. Tak jauh ni tak kerja sampai malam. Kerja. Mereka siang pun kerja. Tapi malam sebab di KL ni rumah mahal kan. Kawan saya baru dapat satu rumah, beli rumah 2 teres 2 tingkat. Teres 2 tingkat tu saya biji saya tak pasti. Tapi dia kata rumah 2 tingkat. Tuan-tuan tahu apa harga dia? Hampir 250,000. 2 tingkat. Saya mungkin teres 2 tingkat sekarang 250,000. Itu di Port Dickson tuan. Kalau KL Lembah Kelang agak-agak over. Di Ipoh saya tengok ada iklan rumah 450,000. Siapa kita nak beli ni? Sebab itulah tak heran adanya golongan gelandangan ini tengah-tengah pada raya berhubung. Tapi tengok sekali, tengah malam pukul 11 daripada Benteng tu, kalau tuan-tuan tahu lah Benteng tahu kan, daripada kawasan makanan Masjid Jamek KL tu, kawasan-kawasan situ ada orang yang tidur di tepi kaki lembu. Mereka bekerja sebenarnya, mereka bukan tak bekerja, mereka bukan meminta sedekah, mereka bekerja tapi tak ada tempat nak tinggal. Maka bersalin baju, mandi, Masjid Jamek KL. Malam kerang tidur tepi jalan, tepi kaki lembu. Ada kita menyumbang, ada dengan kita nak buat rumah sebelum ni, muka ruang kita menyumbang sekali. Apa ni amal jariah ataupun pada saliran tadi, ataupun apa pun bentuk sedekah. Kita sehat ni, maksud sehat juga, kita banyakkan bersedekah, terutamanya pada bulan Ramadan. Afdalus sadaqah fi Ramadan atau Ramadan. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik sedekah pada bulan Ramadan. Sedekah anak yatim. Kita menyumbang untuk rumah anak yatim. Sekali-sekali kita buat peduli di rumah anak yatim, jamu makan rumah anak yatim. Apa juga? Sekali-sekali boleh subuh di surau rumah anak yatim. Program bersama surau dan kampung Kamarudin dengan rumah anak yatim. Boleh subuh dan sarapan pagi bersama anak yatim. Sedekah macam ni lah yang akan pahala lebih berterusan. Baik, itu yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, siapa yang menyapu dan membersihkan masjid juga akan mendapat ganjaran dan kelebihan daripada Allah SWT. Hadis berdasarkan hadis Nabi SAW, an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujur ummati hatta al-qadata yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Uridat alayya ujur ummati, telah dipamerkan kepadaku pahala-pahala umat. Nabi tunjukkan jenis amalan umat dia yang ada yang berpahala. Nabi ditunjukkan.
Ni. Semayang jamaah, puasa sunat, sedekah, baca Quran, zikrullah. Macam-macam. Kan? 7 benda tadi yang kita bincang tadi. Banyak kan? Hatta al-qadata yuhiha ar-rajul min al-masjid. Sampai kita membuang kotoran daripada masjid pun ada pahala juga. Jadi kerja Tok Syah ni ada pahala tak? Ada pahala. Jadi tuan-tuan, kalau nama tuan-tuan naik sebagai calon syiah masjid, jangan telefon pejabat kamu suruh potong nama. Terima. Dan nama kita naik, terima. Ini pahala ni, cara nak cek pahala ni. Jadi Tok Syah masjid. Sebab kerja Tok Syah membersihkan, memastikan kebersihan masjid dan halaman masjid itu bidang tugasnya. Sebagai Tok Syah, memastikan kebersihan ruangan solat masjid dan halaman masjid. Kalau semua itu semua, dan juga kawasan sekeliling. Kan? Kalau ada halaman yang rumput tu dipotong, itu kerja dia. Kerja siap lah. Tempat berwuduk sempurna, bersih. Tandas bersih. Kan? Ruang solat bersih. Kipas bersih. Lampu bersih. Tingkap bersih. Boleh. Kerja tu siap. Patutnya tu siap ni satu masjid mau ada 4 orang. Bukan seorang. Jadi kita orang tu siap. Kadang-kadang seorang je dah, seorang tu siap. Letih siap. Patutnya siap ni 4 orang. Sebab banyak kerja ni. Tu pada buang sawang ni siling tu, bekerja tu siap. Kerja tu siap je. Lagi pula kalau siling masjid tu tinggi pula. Jadi kita ni dekat sekejap. Pakai jolok-jolok pun tak apa. Pakai vacuum pun tak apa. Ni rendah. Setelah masjid siling dia tinggi. Ni. Kan? Dia punya pemegang kipas tu tinggi daripada dari bawah. Kalau pusing kipas tu berkumpul-kumpul. Macam mana Tok Syah nak bekerja, nak bersihkan tu? Dia tahu. Kan dia sikit-sikit. Hala juga kata Nabi SAW. Wa uridat alayya dhunubu ummati, dan dipamerkan kepada aku, kata Nabi SAW, dosa-dosa umatku. Nabi ditunjukkan juga dosa-dosa umat dia. Apa perbuatan yang membawa dosa kepada kita lah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dosa-dosa besar, dosa mesyuarat kitab, kan? Mengaji juga mesyuarat kitab tinggal. Kadang-kadang terlepas juga orang lelaki bersumpah dia gaji dia, dia kata perempuan. Jangan-jangan kadang-kadang orang lelaki itu lebih hebat lagi mesyuarat kitab daripada orang perempuan. Macam-macam isu orang perempuan dia isu tak banyak. Isu dia masak, jahit, kemai rumah. Masak, jahit, kemai rumah.